Hari ini kita akan ada 3 agenda. Kita akan understand apa you punya option besides iCitra, iSinar, and of course all of your other orang cakap KWSP punya withdrawal punya option. So bukan 2 ni je, ada beberapa lagi option terutama untuk mereka yang beli rumah, right? And then part nombor 2 tu is that you kena faham, I think put it this way lah guys, kalau korang nak kembangkan 5,000 jadi 100,000 tu mustahil untuk korang buat benda ni tanpa korang faham this idea of leverage, right? So konsep leverage ni penting gila. Siapa yang faham benda ni akan jadi kaya. Siapa yang tak faham benda ni, you akan jadi biasa je, right? So I think it's very important I nak cover topik leverage ni, macam mana you nak leverage, right, dalam hidup, gunakan property etc. And the last sekali tu part 3 tu whereby kepada mereka yang berminat nak jadi client Infacap, nak beli property padu-padu, nak dapat leverage yang maksimum, then you can consider to stay until part 3 tu. Otherwise part 1 dengan part 2 whereby the ilmu for today lah. Lepas tu last sekali macam biasa Q&A kita akan tinggalkan kat belakang ya, bagian last sekali. So if you have any question, any soalan berkenaan dengan sesi hari ini ataupun pasal nak jadi klien ataupun pasal iSinar ataupun pasal murah ke, tunggu towards the end, lepas tu boleh tanya soalan tu. Okay, so macam yang Kisina cakap tadi, tolong sediakan pen and paper, right, supaya you boleh rujuk balik nota berdasarkan apa yang tulis, right. And macam biasa guys, kat luar ramai orang sembang gebang teori sampai kinzai pun boleh terbang lah. So kita tak nak cerita pasal teori, kita nak cerita pasal fakta, kita nak cerita pasal pengalaman sebagai orang yang dah pernah buat execute benda ni. Okay. And then before kita start, right, macam biasa, we are talking about how to grow iCitra daripada 5,000 kepada 100,000, right. So I nak tanya dengan you, right, if you can make 100,000, if you can grow your savings from 5,000 kepada 100,000 dalam masa 12-24 bulan saja, apa yang you nak buat untuk your family? So boleh tak you kongsikan dekat bahagian chat, kalau you dapat 200,000, tak pernah berasa, tak pernah tengok duit lebih daripada 20,000 dan tiba-tiba now 100,000, apa yang you akan buat untuk you punya family in the next 12 bulan? Okay, so siapa nak kongsikan? Adakah kita buka chat ke sini ataupun tak? Buka. Buka alright. Siapa yang dekat FB Live pun boleh lah tulis. Alright, invest lagi, pergi haji dengan umrah, tutup hutang, bawa mak pergi holiday, jalan-jalan London, berhenti kerja. Uish, 100,000 je dah berhenti kerja. Okay, buat lagi beranak, keluar pada KPK, langsaikan hutang, makan KFC, okay. Yang tu aneh sikit tu. But anyway, okay. Right, mungkin nak makan KFC tiap hari kot, dia punya ayat tu kan. Nanti mati awal lah bro, kan. Tersumbat jantung tu nanti. Right, so bantu orang susah pun ada. Okay, good. So senang cerita guys, kalau niat korang tu baik, I'm hoping that I doakan yang whereby apa benda yang korang nak capai tu dipermudahkan, biar dapat, right, laju je. Sebab I always like to think, siapa yang buat benda apa-apa dengan niat yang elok, niat yang betul kan, dia akan banyak dipermudahkan lah, senang cerita. Right, so thank you. So Kisina akan tutup ruangan chat, ruangan chat supaya korang boleh fokus kepada konten instead of chatting, right. So kenapa I nak kongsikan topik malam ni here is that, okay, nombor 1 here, I rasa macam tak ramai orang faham macam mana nak gunakan duit PF tu sewajar-wajar ni, macam mana nak kembangkan duit tu, right. Nombor 2 tu is that mungkin ramai yang faham konsep investment tapi mereka tak faham this idea of leverage, whereby kita buat benda tu sekali tapi kita dapat untung dia berkali-kali, kita dapat nikmati hasil dia berkali-kali, right. So ramai orang tak faham konsep leverage ni, and that's one of the main reason kenapa orang biasanya kalau dia B40 tu dia start kat B40, mereka tak faham konsep ni. Kalau M40 dia start kat M40 sebab dia tak faham konsep ni. Sebab siapa yang faham konsep leverage ni, you akan jadi your T20 ataupun the 1% orang paling kaya. Okay, sebab once you faham konsep leverage, once you faham konsep OPM, ada people's money, orang cakap sky is the limit lah guys, right. Saya dulu B40 and today alhamdulillah my life is very different, sebab I faham cara nak maksimalkan leverage, right.
So konteks malam ni, I nak bagi you all faham macam mana nak kembangkan 5,000 tu kepada hopefully 100,000 sebab and by using leverage. Okay. Okay. Boleh nampak Okay. Alright, so sebab tersalah tekan tadi, so I tanya lah. So guys, I apologize kalau I punya cakap tu masih pelik sikit. I still ada ulcer kat mulut dan apa semua tu. So tak cakap macam biasa. Still sakit tapi dah kurang sakit berbanding dengan minggu lepas. Dah seminggu dah ni kan. Alright. So first kali I nak bincangkan is iCitra. iCitra ni apa? It's announced last month whereby kita ni boleh keluarkan duit daripada KWSP. Okay, KWSP kita daripada duit account 2, okay, up to 5,000. So you boleh keluarkan 1,000 tiap-tiap bulan, right? So daripada account 2 ataupun account 1, right? So kalau account 2 cukup, you akan dapat keluarkan daripada account 2 saja. Kalau account 2 tak cukup, you boleh keluarkan pada account 1, right? So you can come up with all the way up to RM5,000, right? You boleh keluarkan daripada iCitra ni. Right, so iCitra ni adalah I think yang ketiga ya. Sebelum tu kita ada Lestari, ada iSina. So now kita ada iCitra. So a lot of people I think either don't know ataupun terlupa. Whereby beyond your iLestari, iSina dengan iCitra ni yang baru-baru kita announce ni, okay, you actually ada beberapa lagi benda sebab yang you boleh actually withdraw duit daripada EPF. Satu, kalau umur you lebih daripada 50, you dah boleh keluar duit. You nak bina rumah, you boleh keluarkan duit, right? Lepas tu you nak masuk you nak redeem housing loan, ya, you nak bayar langsaikan hutang rumah you juga boleh keluarkan pada account 2, maksima actually amount all the way sampai rumah tu dibayar. You nak beli rumah prima ataupun beli rumah baru pun you boleh keluarkan duit. So senang cerita guys, bila korang beli rumah ataupun ada rumah, korang boleh keluarkan duit jauh melebihi 5,000, right, yang diberikan daripada iSina tu. Right, you nak keluar sampai 50,000, 100,000 pun boleh if you have a balance yang mencukupi dalam account 2 tu. Okay, bila kita beli rumah ataupun kita dah ada rumah, kita just nak kurangkan loan rumah. So apa yang kita boleh buat, kenapa kita nak kurangkan loan rumah? Ni teknik ilmu level tinggi sikit lah. So I nak dengar betul-betul Ni untuk mereka yang ada rumah, okay, ada duit dalam EPF K2, nak keluarkan lebih daripada 5,000, ni apa yang korang boleh buat? Korang boleh kosongkan duit account 2 untuk langsaikan hutang rumah. So, apa? Dalam account 2 kita ada 100,000. Hutang rumah masih ada 200,000. So, you boleh bawa keluar 100,000 tu dan jadikan hutang rumah you 100,000 saja baki dia daripada tinggal 200,000 tu. So, apa yang berlaku lepas tu, korang boleh refinance rumah ni untuk langsaikan hutang-hutang lain yang ada. So that's how you bawa keluar lebih daripada RM5,000 daripada EPF untuk langsaikan hutang-hutang jahat tu. So I tengok tadi kan, komen kan, bila dapat 1,000 kau nak buat apa? Okay, ada yang cakap nak langsaikan hutang. Okay, now you boleh gunakan teknik ni untuk keluarkan. Okay, so benda ni bukan benda baru. Cuma benda ni sebab ramai orang kecoh pasal iCitra, iSina dan apa semua tu. I thought I remind everyone hari ni that you ada actually banyak gila option untuk keluarkan duit daripada account 2, especially dekat EPF. Now, should you do it? If you ask me, simple konsep dia. Kalau you memang betul-betul duit dalam bank account pun tak sampai 10,000, tak cukup 6 bulan perbelanjaan, okay, then I think you should keluarkan duit daripada EPF ni. Under iCitra, iSina, iLestari, semua you keluarkan until you punya saving cukup untuk cover 6 bulan. Okay, yang kena buang kerja tu tak payah cerita lah, buat je. Right, survive dulu. Okay, fikirkan masa bersara tu nanti, hari ni you kena survive dulu. Now, nombor 2 adalah kategori orang yang boleh buat lebih daripada 7% return ya, dekat luar. So for example, hari ni EPF mungkin akan bagi you 5, 6, 7% macam tu. If you boleh buat lebih daripada 7%, return you better lah. Kalau return you better tu, dan bolehlah you keluarkan untuk melabur kat tempat lain. Okay. Dan last but not least, okay, is this idea whereby kalau you boleh buat benda yang boleh bagi you leverage gila ni. Right, so leverage ni maksudnya apa? Daripada 50,000, daripada 5,000 you keluarkan tu, you boleh buat 30,000. You boleh buat 50,000, you boleh buat 100,000. Okay. Now, bila cerita pasal leverage, ini adalah 4 benda yang I would say
will give you some level of example whereby you akan dapat high leverage, right? So, first kali ni is that I think this is a skill that semua orang kat sini patut belajar. Okay, whereby you kena belajar ilmu nak menjual barang, right? So if you can learn affiliate ataupun dropship punya marketing, whereby you boleh jual anyone punya produk tu, okay, you akan dapat pulangan jauh melebihi dari 5,000 tu. Okay, so affiliate dengan dropship punya skill ni is a skill yang whereby kalau you faham benda ni, you boleh buat 10,000 sales sebulan, you boleh buat 30,000 sales sebulan, you boleh buat 80,000 sales sebulan. Sekejap lagi saya akan panggil klien yang faham macam nak buat macam ni, dia kena buang kerja jadi pilot dan hari ni sales dia easily 30,000 hingga 50,000 sebulan. Okay, dah boleh cover gaji pilot lama dulu. Okay. Now, nombor 2. Yang ni aneh sikit ni. Sebab I pun tak pakai servis ni, tapi I find that this particular product is quite fascinating. And produk ni dipanggil Thermomix. So, Thermomix ni tukang masak kayangan lah, senang cerita kan. So, dulu pernah viral waktu PKP yang pertama. Now, kenapa I cakap benda ni fascinating for me? Sebab what I begin to realise is that waktu PKP pertama tu, ramai orang cuba jual makanan. And diorang bukti kan jual banyak benda lah, puding lah, apa semua tu. And apa tu, I would say kadang-kadang masakan yang dijual tu sedap and kadang-kadang tak sedap langsung. Right? So for me, Thermomix ni, kita bodoh macam mana pun, makanan tu akan jadi paling kurang tu okay lah guys. Okay, and in fact baru-baru ni someone give us orang cakap apa tu, kek pisang banana cake and dia baru beli Thermomix, so dia rajin lah kan masak kan, dia bagi Thermomix, dia buat kek pisang, right, untuk my family. And I was like, oh my god, this is like the best cake pisang I've ever tasted, right? So I'm pretty sure dulu dia pernah buat kek pisang tu is not as good as this. So to me, Thermomix ni bila you beli tu, you akan jadi instant punya chef. So your cooking cannot be bad. So basically dengan melaburkan modal untuk beli Thermomix tu, you boleh buat duit. You can become a stay home punya chef whereby you can masak 20-30 orang punya portion per day. Bolehlah buat 200-300 setiap hari, katalah satu portion RM10. You jual kepada 20 orang, you dapat 200 sehari. Right? So kali dengan 30 hari tu dah dapat 6,000. Right? So anyway, you akan masak kan for your family kan. So alang-alang tu masak and jual lah. The balance kalau you duduk kondo tu, mana tahu ada orang lain kat situ tengah malas kan, and they can buy from you, right? The additional punya food tu. So I find it to be quite fascinating sebab Thermomix ni enable orang yang tak kerti masak tu tiba-tiba macam jadi power gila masak dia. Sedap, right? So macam-macam lah, daripada banana cake kepada bench cookies dan apa semua tu kan. And for me, bagi I benda ni quite fascinating. So yang tu is bila you beli benda macam ni. Lepas tu second thing here is that bila kawan-kawan you beli Thermomix ni, you dapatlah commission lebih kurang, I think beberapa ratus hingga 1,000 lebih juga kot. So you boleh buat duit 2 kali. Satu is that first you boleh jual hasil masakan itu menggunakan mesin Thermomix. Second thing is that bila kawan you beli kan, you promote kan. Macam I ada student I, tu hari-hari cerita pasal Thermomix dia. I yang laki ni pun tengok best je dia masak kan, macam best kan, tapi I tak beli kan. Sebab I memang takkan masak kat rumah kan, jarang masak kat rumah, right? But I can understand kenapa orang nak pakai mesin ni. But I say take it to the next level, rather you masak untuk family je, you figure out way how to make money from this machine. So, you ada 5,000, Thermomix ni lebih kurang 7,000 kan. So you bayar 5,000 tu sebagai tu, lepas tu bayaran muka tu, lepas tu yang lain tu you buat lain installment kan, bayar 100-200 sebulan. Can you make more than that? I think you can easily make kalau you betul-betul rajin nak buat 2-3 ribu additional tak bulan tu you boleh dapat. And on top that, daripada hasil masakan, on top that, kalau member you beli you dapat 1,000 lagi. Korang jual 5-10 mesin tiap bulan, lepas korang dah belajar skill affiliate dengan dropship marketing ni kat atas ni kan, menjual produk lain apa semua tu. Okay, it's not that difficult to buat 7-8 ribu. If you are, orang cakap resourceful lah. Hasil jualan makanan tu boleh dapat 2-3 ribu.
lepas tu dapat commission jual Thermomix lagi, dapatlah 1,000. And by the way again, saya bukan ahli Thermomix, saya tak pakai benda ni kat rumah, cuma I find it fascinating, I think produk ni relevant, and siapa yang kreatif sikit actually akan boleh buat beberapa ribu ringgit additional daripada menggunakan mesin Thermomix ni. So siapa-siapa yang nak buat rental liniman ke kan, siapa-siapa nak impress dia punya mother-in-law ke apa ke semua tu kan, tapi masak dalam jadah tak reti, sewalah mesin Thermomix ni daripada kawan anda, maybe RM50 ke RM100 sehari kan, lepas tu tiba-tiba masakan you jadi terbaik level dewa kan. So yang tu pun is one way to make money lah. You do a leasing punya model. Okay, so like I said, I am not a user, I'm not promoting this product. I find it to be fascinating sebab I rasa produk ni boleh buat duit 2-3 kali. So tu what I mean leverage. You beli sekali tapi you boleh buat duit 2-3 kali. Right? You boleh buat daripada hasil masakan, you boleh sewakan mesin ni, you juga boleh jual mesin ni. Right? So that to me is leverage. So buat sekali boleh benefit 2-3 kali. If you learn affiliate dengan dropship marketing ni, you belajar sekali, you boleh jual any product. So to me, this is a high leverage punya investment ataupun skill. Nombor 3 here is that kalau you ni jenis suka yang property, and I assume because you are here malam ni you ada sedikit minat dengan property ni, right? You can launch macam a property related punya services macam ID, deco, gunakan modal tu, right? Beli wallpaper dan apa semua tu and begin to buat room deco apa semua tu kan, and affordable version, right? So benda tu tak susah, you boleh belajar pada YouTube, there's a bunch of classes that you can join with 5,000 tu, I'm pretty sure you can start a business macam ni. And the money can be quite good per job. I think easily you takkan buat kurang pada RM500 tu, buat RM1,000 sehari, right? Then of course, last but not least, right? Yang ni apa yang ramai klien Far Capital buat. Okay, mereka ni beli property which is grade A ataupun grade B yang whereby property ni boleh buat duit lah, right? Menggunakan duit dia punya dulu iLestari, iSinar dulu, right? So ada yang gunakan duit iSinar untuk jadi klien, and today they buy grade A, grade B property, tetap bulan buat duit, cashback pun dapat, right? And top of that, tetap bulan, dapat positive cash flow. Okay, so these are just example whereby for me, kalau you kreatif sikit, right? You jangan beli benda ngarut duit 5,000 tu kan, and apa semua tu, I think you can make a lot more money. Right? So daripada menggunakan hasil daripada iCitra ni ataupun you punya EPF punya withdrawal. So what is leverage? So kita nak masuk part 2 dah ni. Saya dah bagi cerita pasal iCitra, bila nak pakai, kenapa nak pakai, you akan pakai benda tu, you boleh dapat 7% above ataupun you boleh ada high leverage dan you pakai iCitra tu. Okay, bawa keluar 5,000 tu. Sebab you can make a lot more. So to make a lot more, you kena faham this concept of leverage, right? So leverage ni senangnya, you dapat buat lebih, you dapat result lebih tapi you buat sikit. So basically you buat aktiviti sekali je tapi you dapat makan benda tu berkali-kali. Okay, so yang tu to me is the meaning of leverage, right? You buat benda tu sekali, you dapat hasil dia berkali-kali, right? And kalau you faham this concept of leverage, you takkan jadi miskin. Okay, I tak pernah jumpa lagi orang yang faham konsep leverage safely, buat leverage, bukan menggelupur leverage, tanpa pakai otak punya leverage. Okay, sebab ramai je yang buat macam tu, ada yang leverage forex dan apa semua tu and burn beratus ribu pun ada. So that's not what I'm talking about. I'm talking about buat leverage berilmu. Okay, ada fakta, ada ilmu, and bila you buat macam tu, susah untuk you jadi miskin. Susah kalau hari ni you B40, you faham konsep leverage, you takkan kekal jadi B40 lama guys. Okay, I faham konsep ni, 2 tahun je I move to M40. Tak sampai 3 tahun later, I move to T20. And today I'm T1 tak sampai 10 tahun daripada B40, gaji 600, right? So, leverage ni, konsep dia is that you boleh buat duit waktu you tengah tidur, you tak payah kerja pun you akan dapat buat duit, right? Leverage ni maksudnya, rumah kita, kereta kita tu dibayar oleh orang lain. Leverage ni maksudnya kita boleh retire comfortably, kita boleh hantar anak kita study overseas tanpa menggunakan duit kita sendiri. And leverage ni maksudnya you boleh buat additional 5,000 hingga 10,000 sebulan additional duit pocket ataupun passive income. Once you faham konsep ni, inilah result yang korang boleh dapat.
Okay. So, I dah selalu cerita dah, tapi I think sebab ramai orang baru malam ni, saya guna explain tu. Kita ada 3 jenis income. Satu adalah active income. Active income tu korang kerja dapat gaji. So, korang tukar duit versus masa korang. Masuk office pukul 9, habis pukul 5 dan dapat gaji 3,000 sebulan. So, tu active income kita. Right? Active tu maksudnya apa? Kena kerja untuk dapat income tu. Okay. Nombor 2 adalah hustle income. So hustle income ni, whereby lepas you buat your kerja 9 to 5 tu, apa yang you buat on the side so that you can actually make a lot more money. Jual insurance ke, jual takaful ke, jual property ke, right? You jual Thermomix ke, korang jual memasak ke, whatever lah yang korang buat kan. As long as you buat part time and then you buat ada hasil tu, so benda tu kita panggil hustle income. But you still kena jumpa orang, right? Kena buat benda tu, right? So it's like what you do on your part time punya masa. And the third one is passive income. So passive income ni basically kita invest, kita dapat dividen. Kita tak payah buat apa-apa pun dividen tu masuk tiap-tiap tahun macam you simpan dalam ASB. So dividen kita tu become passive income. You beli property, you bayar bank bulan-bulan 1,000, you dapat sewa 2,000. You dapat 1,000 additional setiap bulan tanpa you kena buat apa pun untuk property tu bulan tu. Tu maksudnya passive income. So ada 3 jenis income guys. Active income semua orang buat. Hustle income tak ramai orang buat, passive income paling rare. Orang yang buat 3-3 adalah sangat-sangat rare. Tapi siapa yang boleh buat 3-3, korang takkan miskin, korang takkan susah. Ya. After you dah buat at least 3-4 tahun. Okay. So to me this is a level of leverage. Most people hari ni you tak ada passive income, you tak ada hustle income. So you are at zero punya leverage lah. So basically kalau korang tak kerja, korang tak ada gaji and korang terus jadi susah, right? And hari ni I would say you guys should aspire to be a professional punya level tu whereby you ada passive income dengan hasil income you at least 5,000 sebulan. Okay. And then you punya kenaikan nilai tu ataupun net worth tu naik at least 100,000 setahun. Tu to me is a level of professional. 5,000 sebulan, 100,000 setahun. Okay, siapa boleh buat benda ni, you masuk level profesional. Siapa yang boleh buat 20,000 sebulan macam some of our clients, okay, 500,000 annually, I would say you dah level world class lah. Money is no longer a problem in your life. You boleh hidup tanpa perlu bimbang pasal duit. You ada more than what you need, right? So you are sampai level where you can afford to buat derma, you akan jadi level EBDU lah, senang cerita. You boleh luangkan banyak masa untuk buat kebajikan. Okay. So and hari ni macam for me, I would say you want to focus on active income tu. Tak nak cerita lah kot kan, tu kerja pandai-pandai lah korang, right? So I nak you fokus lebih kepada passive income dengan hustle income, right? Now kalau you nak cerita pasal you nak buat passive income daripada property, basically ada 5 cara, right? So bila beli property ni you akan ada 5 kelebihan guys. Satu is that korang dapat lebihan sewa setiap bulan. Beli property yang betul, you akan dapat cash flow setiap bulan. Ada klien saya dapat RM200 positive cash flow. Ada yang dapat RM1,000, ada yang dapat RM2,000 sebulan. Okay. So ini setiap bulan dapat cash flow. Nombor 2, capital gain. You beli property yang betul, bawah pada below market value, apa yang macam kita beli. Tak susah untuk property tu double in value setiap 10 tahun. Okay, you tengok data, you akan nampak jelas. Property, kenaikan harga dalam 30 tahun adalah 450%. Guys. So naik 4,5 kali ganda in the last 30 tahun. So bila cerita double every 10 years tu, is actually below number ni, right? Nombor 3 tu is that, what a lot of people don't realize is that setiap bulan tu, not only you akan dapat cash flow, kalau you beli property yang betul, you akan dapat capital gain. Setiap bulan you punya loan tu jadi makin sikit. Dan bukan you bayar pun, orang lain tolong bayarkan bila rumah kita tu disewakan. Okay. Nombor 4, yang ni, cashback ni, whereby is a seed money, whereby ada klien saya yang hari ni beli property sebab dia boleh dapat cashback. Now, dia nak buat cashback tu untuk apa? Dia nak start klinik dia sendiri sebagai doktor. Okay, so basically nak buka klinik modal 200,000, rather dan dia buat personal loan 200,000, dia yang kena bayar 200,000 tu, dia pandai, dia beli property dapat cashback 200,000, penyewa dia tolong bayarkan duit 200,000 tu. So padu tak padu. Dan last but not least, macam ada cerita tadi, konsep kita tadi cerita pasal iCitra hari ni, bila you juga beli property, you juga akan boleh keluarkan duit daripada account 2 tu sampai kosongkan.
whereby you boleh repurpose duit tu, katalah 100,000 dia bawa keluar pada account 2 tu, you boleh gunakan untuk buat benda lain. Start a small business ke, pergi belajar affiliate marketing dan apa semua tu. So that you can make a lot more than just 5% setahun. Okay. So ni is one of the best property in 2010. Property ni guys, satu ketul kondo ni buat capital gain kenaikan harga 800,000, positive cash flow dia 2,000 tiap-tiap bulan. Satu unit naik harga 800,000 guys, satu ketul. Positive cash flow dia 2,000 satu bulan for the last 7-8 tahun. Okay. If you buy the right property, gunakan 7 kriteria yang kita ajar tu, tak mustahil untuk you dapat result macam ni. Way above average capital gain. Dulu beli 350,000, hari ni harga naik pergi 1.2 juta. Right? Cash flow pula dapat 4 angka tiap-tiap bulan. You beli property yang betul, ni result you akan dapat lah. Ya, you buat benda tu sekali, you dapat hasil dia berkali-kali. So ni 7 kriteria kita. Mohon pergi subscribe, tengok my YouTube channel. Siapa yang tak faham, tolong jangan beli apa-apa property tahun ini kalau anda tak faham 7 kriteria. Sebab kalau korang tak faham 7 kriteria ni, korang senang kena scam untuk beli property yang taik sebenarnya, tersalah beli. Okay. So senang cerita guys, you nak beli property yang whereby orang lain tolong bayarkan. So bayangkan you ada 5 unit, 4 residence tu, satu unit buat 800,000, you ada 5 buat 4 juta guys. 4 juta daripada 5 ketul kondo macam tu. Gila. For many of you, kalau you boleh buat 4 juta, boleh tak you bersara today? I think you can easily say, boss, you are fired lah. Ya? Maaf, anda terlalu baik untuk saya, therefore I kena resign, right? So hari ni dekat Far Capital, ni adalah property yang kita tengah beli yang boleh dapat positive cash flow. Ada yang dapat 600, ada yang dapat 900, ada yang dapat 1,100, ada yang dapat 1,500, ada yang dapat sampai 2,500 pun ada. So this is the property yang hari ni klien-klien Far Capital tengah beli untuk dapatkan passive income. Now, then kita nak cerita sikit pasal cashback, whereby can you use cashback to start your next punya hustle. So this is an example of one of our student. Dia dulu beli property a few years ago, dia guna duit cashback tu, dia masuk crypto beli saham. So tahun lepas, saham dia, crypto dia banyak naik, to the point dia buat 1 million guys dalam masa setahun. Alright, so today crypto dah jatuh sikit. I don't know whether she still make 1 million, tapi I see she still make a few hundred thousand sebab dia dah masuk benda tu awal. Okay guys, senang cerita, bila you cerita pasal cashback, a lot of misconception. I can tell you, semua orang cerita pasal cashback, tak gerti pun sebenarnya, tak faham pun cashback tu apa. Cerita mengarut, tak pernah beli property ada cashback, tak pernah buat duit menggunakan cashback, tapi rasa mereka tu ada kelaikan untuk bercerita. So dia umpama dia umpama orang yang tak pernah makan pizza tapi cerita pasal pizza tu tak bagus, right? Or tak sedap, or sedap ataupun macam mana, right? So yang ni result, right? So and today hari ni macam for Far Capital clients ada property yang kita beli yang whereby client beli semata-mata untuk dapatkan cashback. Kenapa? Ada nak gunakan untuk bayar hutang supaya orang lain tolong bayarkan hutang dia, penyewa tolong bayarkan hutang jahat dia sampai 200,000. Ada juga yang gunakan modal untuk start business, ada juga modal untuk start dapatkan high income punya skill, right? So macam-macam sebab, macam-macam cara. And to me, cashback ni is an option untuk mereka yang melabur dalam hartanah. And then last but not least here is that bila you katalah for example you faham pasal property, you juga boleh buat income, right? Daripada buat benda ni part time dalam bidang property. Sebab kita punya ramalan bakal ada property bull run in the next 5 tahun dekat Malaysia. So kalau you dalam industri ni, you are a part time real estate negotiator ke ataupun you are full time real estate negotiator, tak susah untuk buat income 6 angka setahun, right? So dulu waktu last property bull run, ramai gila lah ejen yang boleh buat 100-200,000 and they don't even have to do much, right, in order to make that 100 to 200,000. So guys, kalau korang hari ni income tak sampai 3,000, I strongly recommend explore join real estate industry, right? You tak boleh buat 100,000 tahun pertama, is fine. You dapat buat 2-3 ribu additional sebulan pun dah okay, right?
So macam cakap, hasil income dekat property ni ada banyak. You boleh jadi property manager, once you dah faham, you boleh jadi renovator, interior decorator. Ramai klien kita yang dah buat interior design punya firm sendiri, and alhamdulillah I think they are doing quite well, right? And you juga boleh jadi real estate agent ataupun real estate negotiator. So this is just an example, okay, of people daripada yang dah jadi klien yang berjaya. Dia dah jadi klien kat Fakab ni, dia dah belajar. Not only dia dapat beli property, and then dia mula buat hasil income daripada property industry ni. So yang ni example is William. William ni guys is a student. Dia pelajar universiti lagi ni, tak habis graduate lagi. And lepas dia datang jadi klien tahun lepas, dia buat part time real estate agent ni, and this guy made 100,000 last year guys daripada real estate as a part time. Okay, dia full time student, part time real estate negotiator, buat 100,000 tahun lepas waktu PKP. Okay. So tahun ni sebagai student dia dapat beli kondo 1,5 juta. Remember guys, Mamat ni belum start kerja lagi full time, tapi dah buat part time real estate. Lepas datang belajar dengan kita, buat 100,000 last year punya income saja. Tahun ni insyaAllah buat lebih lagi, and dah berjaya beli kondo 1,5 juta sebelah MRT. Tahun ni masih belajar. Ada orang kat luar 5 tahun dah kerja, 10 tahun kerja tak beli rumah lagi. Mamat ni belajar lagi, student. Dah boleh buat benda ni. Beza bila you buat ilmu, you ada ilmu, and then you apply konsep leverage. So bukannya dia belajar je, dia melabur, and then dia juga buat extra income daripada belajar satu benda je. Pelaburan harta tanah, real estate. Okay, dapat beli property sebagai pelajar, dapat buat 100,000 additional income tahun lepas. Tahun ni insyaAllah 200,000 tak kurang. Ya. Motivasi gila. Ya, terbakar ramai orang tengah tengok ni. Right. This is Abdul Latam. Dulu dia juga jadi rent, tapi dia tak belajar sangat. Dia dah jadi rent. Lepas tu 2 tahun pertama dia struggle. Buat 10,000 je income. Untuk 2 tahun ni, bukan 10,000 sebulan. 2 tahun dia buat income 10,000 je. Datang belajar dengan kita, jadi klien Julai tahun lepas, ngam-ngam setahun. Now today buat more than 300,000. Budak ni 25 tahun guys. Okay. This is Adam Zubir. Dia kerja sebagai financial planner, datang jadi klien pada 2019, dan saya ajar dia konsep leverage, buat hasil income, and dia buat 200,000 additional hasil income. And not only that, saya dapat ajar dia macam dia dapatkan porshare itu pada bayar 1,000 sebulan. Dia punya porshare tu, and dia baru ambil minggu lepas ni, dia bayar 1,000 je sebulan guys. Bayangkan, padu tak padu, right? Ilmu yang kita ajar kat Fakab ni. Right? To the point whereby, dia at 30 tahun dapat beli kereta Peugeot, right? And cuma bayar 1,000 sebulan saja daripada kereta beliau tu, right? So ni Asrul Anwar, right? I hope he can give you motivation untuk mereka yang kena buang kerja, atau kena terminate, ataupun kena cuti tanpa gaji, right? Dia pun melalui benda yang sama tahun lepas, dibuang kerja, right? Sebab COVID, and I ajar dia buat hasil income, dia dah jadi klien kan, dah belajar. And dia buat 300,000 hasil income dalam masa 6 bulan. Okay, lepas hilang kerja. Dia mesej saya pesan dia cakap, kalau I tak kena buang kerja, mustahil I buat 300,000 hasil income. So sebab tu dia cakap, kena buang kerja itu sebenarnya rahmat untuk dia. Right? Dan last but not least, ni Syafiq Pak Long, dia business owner. Sebab COVID ni business dia slow, I ajar buat hasil income, dia jadi klien bulan March. So far hasil income dia dah buat daripada property, ya, semenjak bulan March is lebih daripada 600,000, right? So guys, macam mana korang nak jadi professional ataupun world class punya player dekat leverage? Dia kena ada, korang kena faham 4 benda ni. First is jangan cuba buat 50 benda sekaligus. You faham satu benda, you buat benda tu betul-betul. So macam a lot of my client cakap, you just focus on property and investment tu je. Once you faham benda tu, tak susah untuk you jadi rent, tak susah you jadi interior decorator, tak susah untuk you buat hasil income. Okay, right? So tu nombor 1, fokus. Ramai orang dia tak ada fokus. Kripto tengah naik, pergi masuk kelas kripto. Property tengah naik, pergi masuk kelas property. Saham tengah naik, pergi masuk kelas saham. Emas tengah naik, pergi masuk kelas emas. You tengok daripada dulu sampai sekarang dah 15 tahun ni property je. 99% of my time property investment. Okay. So you want to be focused and you want to be good at one thing. Sebab kalau korang tak fokus, orang pun confused.
Kau minggu ni jual keripik, minggu depan jual kek. Minggu satu lagi lepas tu pergi jual Thermomix, minggu satu lagi pula pergi jual kripto. Memang orang confuse kan, kau ni korang punya specialty ni apa jadah ni kan. Setiap minggu kau tukar. Right? So you have to be a specialist so that people know if I want to eat good food, aku datang cari kau. Right? If I want to buy property, I will come to you. Right? So you must be a specialist. Kena ada fokus guys. Bukan cuba nak buat semua. Buat satu benda yang boleh bagi you leverage berkali-kali. Right? Nombor 2, kena ada knowledge. Tak kira lah buat apa-apa pun, kena ada knowledge guys. Jangan ambil 5,000 ni pergi masuk skim cepat kaya je because pulangan dia 2% sebulan. Memang ke laut. Saya tengok komen, senang cerita macam ni guys. Siapa-siapa yang cakap benda ni guarantee ke tak dan apa semua tu, orang macam ni memang takkan kaya. Kenapa? Sebab bila you seek guarantee, you akan terbiasa masuk skim yang boleh bagi you guarantee. Walhal skim tu memang kelentong je. The only guarantee dia akan bagi you tu is that kau guarantee akan kena kelentong. Right? Tapi yang tu dia tak cakap lah. Right? So, orang yang selalu cari guarantee adalah orang yang biasanya takkan kaya. Okay? So, you must understand the knowledge supaya you boleh kurangkan risiko bila you buat benda tu. Nombor 3, make sure you have the right network, make sure you got the right mentor. Now, kenapa? Network dengan mentor ni senang dia. Kerja dia bagi you shortcut. Okay? If you nak buat 1 juta, janganlah pergi belajar dekat member you yang hari ni gaji dia 600. Apa yang mamat tu boleh ajar dekat you? Dia sendiri pun tak pernah buat, kau nak belajar dengan dia kenapa? Bukannya memandang rendah kat dia. Go find someone yang dah berjaya buat benda yang kita nak buat. You nak kurus, carilah orang yang kurus. Right? You nak sado, carilah orang yang sado, pergi belajar dengan dia. You nak kaya, and you nak melabur, you cari orang yang dah kaya daripada segi pelaburan and pergi belajar dengan dia. Sebab dia akan bagi you shortcut, right? Supaya you tak perlu langgar dinding. Dan last kali tu, you kena in the right platform. So, you dah ada 3 ni, you masih kena ada platform yang akan allow you untuk leverage benda ni. Sebab ada platform tak boleh. Sebab tu I suka macam for example, ada tak Thermomix punya competitor dan apa semua tu? Ada, banyak. But why do I highlight Thermomix? Sebab dia ada platform. Dia ada support group dia, which I find it to be quite fascinating. Hari cerita, buat cooking party apa semua tu. And the best part here is that, bila you jual benda tu, you juga akan dapat something. So for me, I like benda yang ada platform macam tu. So you boleh buat benda tu sekali and you dapat buat duit daripada benda tu, dapat hasil daripada benda tu berkali-kali. So tu kelebihan bila ada platform, right? So, I malah nak cerita panjang-panjang, right? So I want to bring a couple of clients of mine so that they can share the experience yang korang dengar sendiri, right? Diorang punya pengalaman daripada, kena hilang gaji 20-30 ribu, right? And today, in the last PKP, down to their last savings and what do they do, right? And whether apa yang I share malam ni masuk akal ke tak masuk akal langsung. So, Kisana, is our guest ready? Yeah. Which one do you wanna panggil dulu? Kita ada siapa malam ni? We have Budiman, Akif Azizan, Siti Aisyah, and as well as Khairul Basri, Khairul Anwar. Ustaz KAB. Okay. I nak Ustaz KAB dulu. Ni orang baru ni kan. Ustaz. Ni dia. Dah ambil ke? Alamak, sorry. Biar you spotlight first. Halo Ustaz. Boleh tak try unmute balik sekali lagi? Assalamualaikum. Boleh ke? Waalaikumsalam. Okey, suara okey tak? Okey, better. Okay. Ustaz, apa khabar? First time kat sini kan? Ya, first time. Semenjak jadi klien ni first time kat sini kan. So I notice you mula buat Thermomix in the last 2 minggu. So I'm not there yet. So I'm just a fan. Do you think what I say ni make sense or not at all? Absolutely. Semuanya betul. Right, so for me, like I said lah, this idea of guna platform, guna produk yang betul, and today, I'm hoping that the food is better now at your house because of the machine. Of course. You imagine you sebut tadi pasal dia bukan saja menjadikan makanan tu sedap, tapi you sekarang sudah boleh makan makanan mahal-mahal yang you tak payah keluar duit banyak tau.
So Okay. you just list down whatever makanan yang you rasa macam kalau you beli sekali you tak beli dah walaupun dia sedap sebab dia mahal kan. Tapi you boleh buat sendiri. Satu. Yang kedua, you akan rasa macam ada benda-benda yang you nak anak you enjoy. Macam makan ice cream, macam makan ice blended, macam makan fish ball, whatever, semua you boleh buat. Itu yang best. So even ice cream pun you boleh buat pada mesin tu kan? Yes. But you pernah terfikir tak, you nak buat macam dia cakap tadi, whereby you buat and then you jual. So I'm sure you don't have to jual because you know you're quite okay, you know your income is quite okay. You don't have to go to the extent. Tapi you know kenapa yang nak cerita pasal benda ni, because you know like I said, you know we bought a couple of food dulu in the last PKP and actually tak sedap. And for me macam you know it's very hard. We want to support tapi it's very hard to support kalau you know when it comes to food and benda tu tak sedap, right? And I'm hoping that when you give shortcut macam ni, benda tu jadi sedap and you can have a long lasting career as a proper baker dekat rumah, right? Because I think it makes it easier. And for me, I selalu tengok Fascinated dekat Instagram, but until you know my wife, new friend bake the cake and then makan, I'm like, okay, this is like really really good. Now I faham kenapa. Yeah, people understand. Right, and of course, you know, like I said, you know, the platform here is that once you become like a Thermomix member, again, right, I'm not promoting it, I'm just a fan. And this is coming from someone who don't even use Thermomix at rumah, right? But all I can say here is that if you can do that, right, launch your cooking punya career by buying a Thermomix, number one. Number two here is that, not only that, you boleh jual barang makanan yang sedap, yang people want to buy, right? Walaupun you sebenarnya tak kena masak pun, but the machine helps you go and become better cook. And third but not least here is that you know you tak jual makanan, you can still jual Thermomix, right? Because because you've got the benefit, you know. And today I'm surprised to see you went from that to actively push it. So the machine must work lah. Sebab I know you don't do anything that you personally don't believe it. Betul. Macam you cakap tadi, sebenarnya konsep leverage dekat Thermomix ni ada banyak cara tau. Satu, you nak buat duit on the Thermomix itself. Yang kedua, you buat duit on the food. Ada orang yang boleh jadi advisor tau. Dia adalah sistem dia advisor whatever kan. So you have to pay fee semua sekali. You can sell Thermomix to earn commission. Satu. Tapi ada orang kadang-kadang dia tak bagus dari sudut bercakap, buat live, whatever ni. Tapi dia pandai guna Thermomix untuk masak makanan sedap. Memang dia boleh earn ratus ringgit hingga RM1,000 sebulan jual makanan yang dia buat dengan Thermomix. So itu adalah konsep leverage yang kedua lah. Yang ketiga, leverage on macam you sebut tadi lah, platform kan. Macam bila kita dengan Farcap kan. Kadang-kadang you don't have to be an expert dalam property. You leverage on Faizul Rizwan je sebenarnya kan. So that is leverage. So dalam Thermomix ni dia ada klik-klik, dia ada group-group tau. Even before you get your own set pun, you dah boleh jual tau. Sebab dia ada, I selalu tanya wife I tau. Geng Thermomix ni tak tidur ke? Siang malam pagi petang dia buat live tu. Dia buat live siang malam pagi petang. So even though you tak dapat lagi you punya set pun, you dah boleh jual. Sebab you can recommend to your prospect untuk tengok live tu. Itu maksud memang leverage tahap dewa lah, tahap dewa. Ustaz, I find it to be damn strange that two guys with beard talking about Thermomix in a property punya webinar. Aduh, lawak. But anyway, the reason I want to talk about something which is non-financial, non-property, because I find it to be fascinating. Right? Yep. And for me, macam like I said, I like to buat benda yang you buat benda tu sekali tapi hasil dia dapat berkali-kali. So for me, I'm a fan. Maybe one day I'll buy it. I don't know, right? Yeah, you can, or you must contact me. Okay, Ustaz, thank you so much for sharing. Okay, no problem. Okay. All right, so thank next, you. Can we call Budiman? So guys, this is not a Thermomix show. It's still a Farcap show. We're still going to talk about property. The reason why I bring tadi, start to cerita pasal Thermomix because we are all guys and we are fan basically of the platform, right? And the product, and we think there's a lot of leverage yang you boleh dapat produk tu. So Tuan Budiman, apa khabar? Assalamualaikum. Wah, ni dah rambut ala-ala Korea ni. Panjang sangat ni. Itulah beli mesin bro.
So boleh buat sendiri kat rumah je macam aku. So, Budiman, cerita sikit. You dulu kerja pilot, right? And then, COVID happened and basically you lost an income. And then what did you do? Masa COVID happen tu last year. Then I join kelas Far Capital yang free dulu. Then I jumpa Abang Azlan from Far Capital juga. So dia bagi advice lah, do something blah blah blah. Then from there, I start dekat Terengganu about 3 months about PKP. Dan balik tu I start. Around bulan 9 tu, cuba-cuba belajar dulu sikit. Dan bulan 11 I start betul lah, jual dekat Shopee. So, teruk tak teruk I masa tu, daripada T20 T20 jadi below lagi pada B40, tak ada income langsung. So, tapi hutang banyak. Sebab hutang level T20. Tu lah, hutang kereta Mercedes ada 2. Rumah 1 million. So dah tolak lah kereta Mercedes tu. So jadi duit saving ada tu settlekan benda-benda yang pening-pening kepala ni lah. So tinggal rumah lah, tak boleh buat apa dengan rumah ni. Dah tercedok lah. So teruk tak teruk I masa tu, my mum bagi zakat. Duit zakat kat I. Okay. Selalu I bagi duit kat my mum kan. Sekarang my mum bagi kat I duit zakat untuk beli susu anak semua. So sekarang I start jual kat Shopee dalam masa umur 6 bulan kot. Sekarang dah 195,000 kalau nampak lah. Kalau nampak gitu. Okay. You jual barang apa Budiman kat sana? Jual barang rumah je. So this barang-barang dekor tu kan you cakap kan? Barang-barang dekor je, jual barang rumah. So tapi macam tu, maksud I tak tiru orang. So I selalu ahead of orang. So orang akan tiru I. So sebelum orang lain dah start tiru, dah tolak-tolak rumah harga, I dah 6 months ahead lah daripada diorang ni. So diorang dah baru nak buat, dah tak kisah lah pasal benda tu. I cari barang lain. So every month I dapat sekarang, kalau barang, sebab mostly sekarang barang banyak tersekat sebab macam ni. Sebab PKP kan. So dekat custom slow je. Selalu 2 minggu lebih dah sampai dah. Sekarang sebulan tak sampai. So ni time tersekat I tak tipu kan this month punya. Mana nak tengok ni. 51,000. Sepatutnya lebih pada tu lah sebab barang banyak tersekat kan. Selalunya 60 lebih, 70 macam tu lah sebulan. Padu bro. Tapi letih lah buat kerja seorang. Nak cari pekerja kan, takut nanti kan berjumpa dia pergi mana kita tak tahu kan. So relax dulu lah. So at least ada kelangsungan rezeki kan. So rezeki tu tak putus kan. Boleh bayar rumah kan. Tapi sekarang siapa yang ada payslip tu pergi leverage dengan Far Capital lah, senang cerita. Beli rumah, ada payslip yang cantik, beli rumah dapat cashback, ambil cashback, buat apa yang patut. Macam saya tak ada payslip saya kosong. So sekarang saya tengah build payslip based on the business punya income-nya. So nak beli rumah pun tak boleh sebab tak bayar income tax lagi. So nak tunggu bayar income tax dulu bulan 1 ni. Bulan 1, bulan 4 dah. Itu je lah, tengah tunggu tu je lah. Memang kau boleh beli, cuma nak tengah tunggu benda tu je. Okay. So basically berapa modal yang you pakai dulu untuk start business ni? Yang sekarang ni dah boleh buat you save 2,000. I start dengan 5,000. So I tak pernah pinjam apa-apa. Memang tak ada duit pun dah bayar wife beranak, bayar kereta, balance apa benda tu. Start 5,000, so dia multiply. Every month dia tak sampai dari mana. Sampai multiply. Sampai sekarang dah 100 lebih. Ada goods tengah coming in tu dah worth 150,000 kot. Yang tak sampai lagi kat rumah ni. Yang tak sampai kat rumah ni lagi. Daripada rumah dia buat. So, tadi dah almost 200,000. So, kalau itu semua sampai habis, I think 500,000 by end of this year. Maybe more. Aduh bro. Daripada rumah je. Tak ada bekerja, tak ada apa. Daripada rumah je. Angkat barang-barang tu, hantar barang petang macam tu je. Orang kata nak budaya macam tu lah. All I can say here is that tolong follow Budiman ni kalau korang rasa lost dan apa semua tu, because this guy never say die punya attitude lah. And dia punya level of ikhtiar tu is dia bukan menyalahkan orang ke apa ke semua tu. He just do it lah, senang cerita. Buat je, saya hanya buat je. Modal 5,000, today now you're looking at the sales of 500,000 tahun ni saja. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah tu lah. Tunggu nak beli rumah ni. Saya tak sabar betul lah. Tengok cakap ada projek baru lah. Macam mana nak beli rumah ni? Payslip tak ada. Kosong. Tak tahu. Fokus survive dulu. So nak bisa dah okey apa semua tu, beli rumah tahun depan tu masih okey lagi bro. Don't worry. Okay. Alright Budiman, thank you so much for sharing. Korang dah dengar tadi kisah.
Thank So you. our last 2 guests is Akif dengan apa tu Aisyah. So you want to call it both ke? You nak call Akif dulu? I nak call Akif dulu. Akif, my mentor. Can you open your video? Oi, This is my legendary mentor. Ni kalau korang tak kenal dia ni, korang betul-betul patut bukan jadi rakyat Malaysia lah guys. So ni level selebriti ni kan. So Akif Azizan ni. So betul. So Akif ni has been an entrepreneur and I know him waktu zaman kita masih hodoh. Ni dah kurang. Right, so dia go there lah, bro. Let's not go there lah. Dia selalu simpan gambar buruk I. So dia memang gunakan tu sebagai modal untuk ugut I nanti satu hari nanti. I pun buat benda yang sama kat dia kan. So semua gambar dia kuru kering kan. So tu level friendship kita orang lah. So but Akif ni number one punya guy bila cerita pasal copywriting, right? And bila cerita pasal copywriting. And Akif is someone who today advises, consult a lot of business owner, people who buat affiliate marketing, and I think Akif punya background pun dulu macam tu. You buat Amazon affiliate, and you made 7 figures from doing Amazon punya affiliate those days. So is there any advice, bro, that you can give to a lot of people out there who are looking to start something, especially they want to learn copywriting, buat affiliate marketing, ataupun just buat dropship? Kalau boleh bagi lebih kurang tiga bullet point nasihat lah. As an expert who have been doing this for 10 tahun. Right, so I call the best person I know lah senang cerita. Okay, so first of all, thank you Faizul, brother, for inviting me to this session. Alright, so nak minta advice, saya baru habis kelas. Practically saya baru je habis kelas Hack Your Sales 2 hari ni. And selesai program untuk TV3, Zero to Zero, insyaAllah Ogos ni. Okay, so based on our experience lah, bila kita dapat bantu peserta buat sales more than 6 figure lah within 2 days ni during the class. So we learn that regarding to affiliate marketing ke dropship ke, there is yang kata apa, product or services ni, dia anything ni dia bukan faktor utama lah. Yang paling penting you understand the most important part, which is I learned from Faizul himself juga, iaitu understanding the supply and demand. Okay, sebab produk macam mana pun, servis macam mana pun, if there is no demand, you're not gonna be the best to supply it lah. So the things that I share with all the participants yang attend all my macam jual tiket kapal terbang ini kat Malaysia. Yes. Waktu PKP kan memang tak laku lah guys. So macam one of the activity yang kita buat tadi hari pertama semalam Sabtu, and all the participants yang daripada TV3 punya participants tu, program tu, kita benda paling penting is always start a business based on your own struggle. And that's the best magic yang kita orang dapat buat untuk para peserta. Sebab the first thing about affiliate marketing yang mana macam sekarang ni Fakir ada hasil income dan sebagainya. My advice is, kalau top 3 advice is start a business that related to your own struggle. For example, I'm having a nearly death experience previously, you know that. Yang I pengsan for more than 45 minutes 11 April 2021 baru lagi, and the near death experience led me to a lot of different health problems. So I create some of my business using my own struggle. So the first thing that you need to do ataupun tuan-tuan patut buat adalah identify your own struggle. Doesn't mean on monetary juga. It can be as simple as my friend, for example, dia jual masa PKP dia kena buang kerja juga, so felt sorry for him, really sorry for him. So when we identify that, dia one of the struggle yang wife dia hadapi adalah berkenaan dengan barang baby. So dia start buat business tu and we guided them, and sekarang ni dia are making roughly 6 figure tu easily lah, 100,000 to 200,000 per month, working 2 orang sahaja, bekerja secara berpasangan lah. Sangat senang, dan dia kata bila faham your own struggle, you ada emotional value yang you know why you sell what you sell. Itu yang paling penting sebenarnya. You need to know why you sell what you sell. You cannot just simply kata apa, jual dapat je remote aircon ni, kebetulan dia remote aircon kan, so pergi jual. So it's not that. The real formula is always start with your own struggle. Doesn't mean monetary struggle. It can be anything yang around you, within yourself is your own struggle, and then start with that. Okay, and the second part, I believe
dalam banyak skill yang I rasa yang buat I survive of orang kata apa, during all this tough time. Of course some of my business terpaksa close down orang kata apa, during PKP because of the yang uncontrollable factor yang tak boleh nak control. You know about that juga. So the most important skill I believe is understanding copywriting. Copywriting ni maksudnya dia seni dan sains untuk menjual, which is ini yang kelas yang buat magic, inilah orang kata apa, inilah skill yang berjaya buat magic kepada para peserta yang 2 hari ni diorang dah buat ratus ribu masa dalam kelas. Sebab masa dalam kelas kita bagi diorang the real template, the real orang kata apa, strategi step by step, terus buat dalam kelas. And masa tu kita cakap kita dah test modul ni for the past orang kata apa 2 years, and diorang boleh buat sales sebanyak beratus ribu, ada yang dah hit millions lah after this class. So we learn about the moral of the story yang kita belajar daripada para participants yang belajar skill ni adalah bila dia faham copywriting, dia boleh jual apa saja. Sebagai contoh, bila dia faham and then dia join Far Capital punya, dia jadi Far Capital client, dia jadi dia dapat buat hasil income dan sebagainya. Copywriting can make things easier and faster and more predictable. Macam Faizul selalu cakap dengan saya. Faizul ni orang kata dah macam abang lah, cuma dia lagi handsome lah. Even though I simpan dia punya gambar-gambar yang bila-bila masa je peperangan akan berlaku. Okay. Alright, so modal ugutan sesama sendiri. Kalau dia start, saya start the war. Just anytime soon. Okay, I need to be prepared for the worst lah. Okay, so joke aside, but bila faham skill copywriting ni, you can literally lah, I can say that we can literally sell anything, including property itself. Sebab kita pun dah pernah buat bisnes bersama, selling the property, and the first year I'm not in that industry and never know about property, but we still can raking a lot of sales together. So that's the most important thing. And I think the last one is always to have the right platform for you to sell any kind of product. Ini benda yang saya belajar lah sepanjang bersama diri sendiri dan juga bersama dengan orang lain, iaitu benda paling penting is you can have the best product in the world, the best copywriting in the world, but you have the wrong platform, sooner or later you will screw up, sama ada monetarily ataupun money wise ataupun emotional wise, leadership wise, because platform akan define who is your leader, who lead the ship. Tak kisahlah affiliate marketing apa semua. Macam affiliate marketing, macam bila kami jual produk orang lain di dalam dengan luar negara, we have been selling 19 products in 5 different countries and spending tens of millions in terms of clients punya advertising spending. So kita dapati at the end of the day, yang people yang screw up, walaupun even though you make money, is the vendor itself. So vendor equivalent to the platform. So you need to find the right platform before you start any businesses lah. After you identify your own struggle to start any kind of business that related to your interest or your struggle and whatnot. And I think that's that lah. Sorry lah taking panjang. So 3 tip. Satu is that make sure you solve a real problem ataupun real struggle, right? So kalau you sendiri struggle dengan benda tu, dan that's the product that you have emotional investment. You betul-betul nak buat. Tak jual pun tak apa, janji boleh bantu orang. Betul, setuju. Right? Number 2 is learn the ilmu of copywriting. I have learned so much from my brother here, and to be honest, I cannot be where I am today kalau bukan sebab ilmu yang Akif has generously shared with me, right? And last but not least here is that Cakap platform. You can have the best product, you can have the best copywriting, tapi on the wrong platform still koyak jugalah. Dia akan koyak on long term lah. On long term dia akan koyak lah pasal you don't control what you can control. Right. And of course, you know, Akif today is a client. He has bought property through us tanpa modal. Property dia disewakan tak sampai 2 minggu. Tak sempat tengok pun rumah dia lagi. Right. So I'm sorry about that. You know, we are too good. I'm sorry. You know. So betul. But I hope you understand, right? Kenapa I cakap, you know, if you can learn benda-benda macam ni, you know, please follow Akif. You know, he teaches a lot of things for free. You know, but I personally think, you know, his class is one of the best right now kat Malaysia. If you can join, like I said, you will be able to give you insight how to start efficiently fast. Sebab Akif is a person that to me has produced a lot of result, and like I said, a lot of success that you see kat Fakap today, it will not happen kalau bukan sebab people like Akif, people like Rahim. So I'm just going to be very, very honest, right? So these two are my secret sauce and the last couple of years too. So guys, please follow him, you know, and I'm like I said you know, these classes
I think it's too cheap lah. I keep on telling him kau patut charge 10 kali ganda because you know the value yang orang dapat tu patutnya 10 kali ganda, lagi mahal. And people think lah dia tak bagus because it's too cheap. But it is what it is. Dia masih tak berapa cerdik lagi nak bagi murah lagi. But anyway, never mind. Sementara dia tengah tak berapa cerdik ni, korang pergi, right, join there and apa tu and like I said lah, once you understand the basic concept why people want to buy something, you can basically sell anything. You buat barang deko, korang buat insurance, korang buat property. Dia tak pernah jual insurance pun ada ibu insurance. So, you know, right? So, right? And 50,000 right? E-book tu satu. I mean, kita orang tak macam, saya tak pernah jual insurance, tapi saya around us yang people yang datang dengan kita orang, dia orang dah buat millions and become top sales for, ada yang 3 months, 6 months straight top sales daripada what they applied lah. Because it's all about understanding the psychology. Understanding the psychology. Because to me, very simple. If you understand psychology, you understand copywriting, you understand psychology, you understand copywriting. This is a high leverage skill. You boleh aplikasikan in many areas. Insurance, property, Thermomix, you know, baju baby, doesn't matter. Kowe, doesn't matter. Semua benda ni boleh diaplikasikan. So, you know, all I can say here is that kalau, you know, you want to learn high leverage skill, korang kena faham benda-benda macam ni. And if there's one guy I would recommend to go and learn from, it's going to be Akif. Right? So, bro, thank you so much for making the time. You know, and you know, I hope you're not too tired. Lepas kelas pun paksa kau datang sini kan, untuk datang tu kan. But you know, we have not did a live together. I don't know how many people are watching kat Facebook. Kisina. Dekat Facebook 566 orang menyaksikan. Can I share one more thing lah about Faizul? Sure. By the way, 7,000 people watching tonight. So yeah. Oh, right. Before you embarrass me, In Zoom ya 7,000 ya. In total 7,000 lah. I'm not literally. No lah. I still remember lah when I want to bought experience. Dia cakap, okay, ni related to property. So you guys must listen very carefully. Okay, to what extent saya punya percaya dekat Mamat ni. Okay, selain daripada wajah dia yang dikata dia berubah daripada ugly kepada handsome ni. Okay, so saya ingat lagi the moment yang saya nak just experience. Sebab saya tak ada experience di property. So masa tu saya cakap, okay, nak try lah. For the sake of trying, tahu tak saya tanya dia macam mana? Bro, aku nak beli lah property dekat X ni, kawasan X ni. Sebab dia banyak kali cerita macam betul bagus sangat ke kok Mamat ni kan. Okay, and then dia just cakap macam ni, bro, it's either 1 or 4. Memang kalau tuan-tuan yang jenis yang macam tak kenal, tak percaya, property ni loan dia besar, it's going to cost you a lot of commitment punya for long term lah. So saya cakap, okay, buy je lah, apa je lah yang ada. And then dia cakap saya menyesal dengar cakap dia. Tapi menyesal sebab apa? Sebab saya pergi beli 1 instead of 4. Because the return of that one property for me macam, aduh, kenapa lah aku tak beli. And then starting from that, I'm starting to buy more and more properties lah daripada advice Faizul ni lah. So modus yang macam betul ke Mamat ni kan, pandai cakap ke sebagainya. Selain daripada tu, prediction dia juga, saya benci lah dengan Mamat ni. Pasal prediction dia is, most of the time is nearly accurate lah. So but anything yang saya nak minta advice in terms of financially, property and whatnot, especially financially and property, Mamat ni memang go to guy lah. Saya akan call dia, saya akan kacau dia bila-bila masa, tak kisah dia tengah tidur apa, dan saya akan tanya dan dia akan jawab very precise with data. Itu paling penting untuk Irfan. So it makes you more confident and of course you are with the right people. So I think that's the most important thing. But I think just to add to that, Akif, I think we are using leverage quite well. There are things aku tak faham, aku akan tanya kau, right? Especially when it comes to business, apa orang Malaysia ni tengah buat, you know, how people, you know, sell stuff and apa semua tu, what is the latest trend, what people buy, what's the psychology and apa semua tu. And I don't have time to go research on that. So I go to my brother and I tanya. So that's my leverage, right? Yeah. But I see with bahagian property dengan, you know, ekonomi and apa semua tu, he doesn't do all the reading, I do. No, I don't. Right? So when you have friends macam ni, whereby you can just speak to the best, you get the maximum level of leverage. Right, you get maximum result with very little effort, and to me that's leverage. I terus dapat shortcut, right? If I want to understand something about copywriting, I tanya Akif and boom, within 5 minutes I can get the answer. I execute. I remember lagi, I pernah buat satu idea dia ajar kat I. Satu idea je, I buat 100,000 dalam masa seminggu. Sales. Alright, Akif.
And vice versa juga. Dia nak beli property pertama, bukannya dia tahu Damansara Damai tu kat mana. I think dia tak pernah pergi pun. Property tu dia tak tengok pun. Dah beli, dah renovate, dah dapat kunci, lepas tu tak dapat masuk sebab dah fully tenanted. Pun tak dapat pergi juga, tak dapat tengok juga. Punyalah kesian. Sampai sekarang dia tak tengok lagi property yang dia beli tu. Tapi And I don't know who is my tenant, bro. I don't know my tenant, bro. All I know that every month dapat statement, damn, this is good. Life is good like this. But you know, that's the power of leverage lah. So smart people, we leverage a lot. So I don't pretend to know everything. And so does Akif. So I know he's an expert on things. I go to him whenever I want to learn these things, and he comes to me whenever I want to learn these things. So my suggestion to everyone watching, you know, build relationship, cari kawan yang boleh bagi you additional leverage. But dia tak boleh lah you je yang minta benda pada dia. There must be value korang boleh trade. Dan barulah meaningful those kind of relationship, barulah orang tu nak barter trade dengan kita. Anyway, Akif, it's such a pleasure. Guys, tolong follow dengan dia, follow kat dia if you want to know the art of selling, how to do affiliate marketing, dropship. This guy sold produk berpuluh juta ringgit dekat Amazon, bukan dekat orang Malaysia, guys. Dia jual kat Masaleh. So that's how crazy this guy is, and this is his experience 5 tahun lepas, bukan cerita hari ni. He was the one of the first. Kena disclaimer sikit, takut LHDN dengar kan. Right. But we can show you the numbers lah. So go follow him. He's a guy that I highly recommend that you guys go and learn. Kalau you want to learn a high income punya skill, please do follow. Okay, it's been a pleasure. Thank you so much, bro, for coming over, right, and for sharing. Thank you, Akif. Welcome, thank you. Okay. Now, last but not least, kita ada Cikgu Aisyah kita daripada Kedah. Kedah ke Penang? Penang, bos. Kat Penang. Sorry. Tolong buka kamera. Aisyah. Okay. Ini dia. Aisyah, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Pool dekat kondo you okey ke tak? Swimming pool okey ke tak? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Faizal lah jemput saya malam ni untuk sharing yang kali kedua. So basically I give you a background of Aisyah. Aisyah ni dia banyak dengar cerita pasal saya. Semua orang cakap jangan jadi klien Fakab. Dia bertahun jugalah dia usaha kan, datang dengan apa semua tu nak tengok kan. Dia orang ni betul ke tak, scammer ke tak, lala dia tak tahan dia jadi klien. And last year dia beli property yang kita recommend at 33-34% discount. Dia beli bawah pada median, property pun dah siap. And property tu dapat cashback berapa ratus ribu? 100,000 lebih sikit. 100,000 lebih sikit. 117k lah. Hari ni bayar bank bulan-bulan berapa? 2695. Okay. Dapat sewa hari berapa? Sewa net sewa tu 299. Cuma saya baru tahulah sebab tadi tengok Facebook Tuan Faizul, rupanya cara saya kira cash flow rumah tu salah. Saya ingatkan nak kira cash flow rumah, saya punya sewa tolak loan rumah dengan maintenance kondo kan. Lepas tu Tuan Faizul ajar tadi, rupanya kita punya sewa tolak dengan interest yang 70%, tolak dengan kos kondo. Maksudnya saya punya kondo tu actually positive cash flow 700 lebih. Sebab prinsipal tu kita dah simpan bank dalam tabung kan. Actually ilmu baru untuk saya lah. Terus saya ingatkan macam tu. So basically you are a cikgu kan hari ni kan? Alhamdulillah sekarang saya. Penang kan? Cikgu lah, bekerja guru. And then you tak pernah kenal Kota Damansara tu kat mana sebelum ni? Sebelum you beli memang tak tahulah. Saya tahu pun sebab hari tu adik suami saya, adik dia sewa rumah kat situ. Tu actually first time pergi situ. Kebetulan nak beli rumah pun tim Tuan Faizul suggest kat situ kan. Yang tu lah. Tapi memang tak tahulah. Saya sebab baca info pack je. Memang tak tengok pun. Cuma masa nak pergi sign loan lah baru nampak dia punya booster. Sebenarnya banyak study yang dekat online lah. I akan summarize kan So you jadi klien, you tak pernah pergi Kota Damansara tapi you beli kondo kat Kota Damansara, right? Kondo you hari ni dah lah you beli tanpa modal langsung, and then you dapat pula tu cash of 120,000 lebih kurang. 117 lah. 117, right? And today sewa positive cash flow. Right? Hasil income ada buat tak?
Ada juga hasil income paket ada, bisnes Hasil online income- pun ada juga yang saya sambil. So hasil saya income hari ni saya punya dua mentor ni. So you pun pernah Hasil belajar income dengan belum Kezra masuk ke? lagi, baru nak start buat. Baru nak belajar sebab itulah memang saya teruja lah sebab FAKEP kan, saya ingatkan kita boleh beli property dan saya baru explore Tuan Faizul punya group tu, yang group apa kan, rupanya setiap minggu Tuan Faizul memang akan on tau macam video video business tu kan. So macam-macam ilmu lah. Hari tu macam minggu lepas saya baru tengok satu video tu Syafiq Pak Long share pasal and then Tuan Ikhwan pasal personal branding. So saya rasa ilmu tu sangat berguna lah untuk saya sebagai seorang walaupun cikgu tapi kita nak explore ilmu lain kan. Itu yang saya start buat lah untuk dekat FAKEP ni lah. So you jadi FAKEP klien dapat beli property, dalam kau tak payah bayar duit kau dapat duit. Dan cash flow dapat lagi setiap bulan. Lepas tu ada lagi ilmu lain yang tak ada kaitan dengan property yang you boleh gunakan untuk your personal itulah business saya juga. pun terkejut. Saya kata bagus ni jadi klien ni sebab macam CEO boleh ajar ilmu bisnes and then for free pula. Macam bukan senang kan sebab kat luar kalau nak cari ilmu bisnes saya rasa beribu jugalah kelas. Memang sangat sampai saya saja kat kawan-kawan lah. Bayangkan satu kelas 1 jam tu saya salin nota sampai 5-6 page tau. Maksudnya nak kata betapa banyaknya ilmu tu. Tu baru yang satu kelas minggu tu, banyak lagi kelas tak tengok. So bila cerita pasal leverage, you dapat padu tak leverage? Memang padu lah. Leverage tu lah. Cuma sebab sebelum ni saya ada baca buku je kan pasal leverage tu. Jadi bila kita jumpa orang yang betul-betul buat tu, kita macam excited lah. Macam nak belajar kan, oh ini rupanya konsep leverage kan. Actually macam business pun, sebelum ni saya pernah buat business online juga. Dropship semua tu saya belajar dengan Tuan Naki Azizan juga. Dia memang mentor business saya jugalah. Cuma saya punya produk ni lebih pada penyusuan. Sebab saya pernah dapat anak first dulu, saya struggle dalam menyusu. Jadi saya pernah bertekad lah macam saya nak bantu mak-mak menyusu kan. So that's why saya tulis blog, e-book semua tu. Cuma yelah bila kita nak berbisnes kan banyak cost. Tu saya pernah lah macam ada impian macam teringin nak satu bisnes yang saya tak payah. Macam mana bisnes yang kita tak terlalu nak fikir duit tau. Tapi kita nak give value. Tu saya nak cari ilmu macam tu. So alhamdulillah lah bila kita ada saving macam ni, kita macam tak terkejar sale tapi kita macam kejar macam mana kita nak bantu orang tu melalui itulah. Jadi saya pun excited lah sebab tadi macam Tuan Akif tu saya punya mentor dari segi macam menulis kan, copywriting semua juga, dan Tuan Faizul pun mentor dari segi property. So actually saya rasa macam sebenarnya saya leverage property kat Tuan Faizul. Leverage ilmu bisnes apa semua dekat Tuan Akif jugalah belajar dengan dia. There you go. So, dan alhamdulillah juga masih bekerja makan gaji juga. Tak adalah fikir nak berhenti kerja semua tak. Sebab actually saya pun enjoy juga kerja cikgu. Cuma it's macam kita punya plan lah kan sebab kau nak pension awal apa semua kita ada orang kata choice lah kan. Tapi macam Tuan Faizul cakap lah, business ni kita kena ada ilmu, kita kena ada perancangan kan. Kita tak boleh macam terus terjun nak buat business and then berhenti kerja tanpa ada planning lah. Sebab kita tak tahu, tak boleh predict kan. Sebenarnya saya memang takut tau nak buat property tu. Memang takut sebab saya rasa risiko. Sebab nak buat loan bukan sikit kan, 700,000. 500,000, 600,000, 700,000. Saya sebenarnya sebelum jadi klien Tuan Faizul, saya jumpa juga Tuan Akif tau. Saya tanya dia, saya kata macam boleh trust ke semua kan nak jadi klien lah. Tuan Akif cakap juga, dia kata memang risk, dia kata risiko, tapi dia kata macam ni manage your risk, dia kata. Macam mana you nak manage your risk, dia kata dengan ilmu. Tu yang belajar betul-betul lah. Last memang tak boleh tahan lah jadi klien lah. Alhamdulillah lah. Memang saya sangat berterima kasih lah Tuan Faizul lah. Sama-sama. Last one. Bila cerita pasal 5,000 jadi 100,000 ni, benda tu mustahil ke tak? Dalam masa setahun 2 tahun ni. Tak. Now that you're now a client, right? You dah tengok beratus-ratus case tadi klien lain. Bila cerita pasal 5,000 jadi 100,000 dalam masa 12 bulan, 24 bulan ni, benda tu mustahil tak? Tak mustahil. Pada saya yang penting ialah kita kena yakin kita boleh buat. Sebab actually hanya kita je yang boleh, macam mana, dia sebenarnya macam tentang diri kita lah. Maksud saya macam the first ialah kita kena confident dulu. Saya boleh buat. Sebab saya tengok macam tadi pilot tu kan, yang macam abang yang Budiman pilot tu, saya kagum juga dengan dia. Sebab yelah boleh berhenti kerja tapi dia ada satu mindset yang aku boleh buat and then dia boleh buat sale sampai berapa ratus ribu kan. Bukan kata dia lah saya dapat, macam saya kan bila jadi klien saya dapat network kan.
Network tu saya dapat kenal lah, ada Syafiq Pak Long sampai dia dengan isteri dia sale sampai dekat 1 juta. And then bukan kata dia tau, ada orang budak you macam ada datang kan sale sampai 300 macam, sebab saya pun sebab saya sebenarnya dunia dalam dunia cikgu je. Saya kenal orang cikgu apa semua kan, dan kita duduk rumah dengan anak semua. Kita macam nampak satu big picture dalam satu network tu. And then dapat kenal ramai lah pakar-pakar yang lain macam Dr. Ifan kan, sampai 23 properti. Saya pun sangat terkejut tau waktu tahu dia, sebab kami beli projek yang sama. Saya ingatkan dia beli 2 rumah je, saya beli satu rupanya sampai doktor ni sampai 23. Macam ada rupanya orang kat dunia ni yang wujud macam ni. Macam mula-mula macam mana dia betul-betul mengubah saya punya mindset lah, sebab yalah kita daripada family, bukanlah kita biasanya kita kenal orang dekat kita kan. So bila sebab tu saya ingat waktu saya jumpa tim FACAP, kan ada yang kata-kata selalu dalam FACAP cakap tu yang apa, your net worth is your network. So dia kata kalau kita nak bina kita punya net worth, kita kena ada network tu dulu. And then saya dapat macam dalam network saya di Super Cluster tu, alhamdulillah lah macam-macam, memang ada banyak orang hebat dalam tu, macam ada Syafiq Pak Loh. Lepas tu ada Dr. Ifan, lepas tu ada Tuan Nazmi tu, dia tu pakar LPPSA, 25 tahun pengalaman dia. Sebab saya cikgu tau, saya ada loan LPPSA, dah kerja 10 tahun. Dan kan saya dengar sharing Tuan Azmi tu, saya macam, ya Allah, dah kerja cikgu 10 tahun, dia punya ilmu sangat. Memang tak boleh cari kat luar lah. Saya bersyukur lah dapat masuk network lah, sebagai klien. Asha, I'm happy for you. And I hope things are well. You boleh buat at least 100,000 lepas you dah faham konsep leverage per year dekat sini, right? So thank you for sharing, for joining us malam ni. Alright. Thank you cikgu. Okay, sama. Bye Kis. Bye-bye. Right. So guys, I hope korang tak kisah. I bawa klien, I want you to dengar daripada diorang, cerita diorang, right? And because for me, kalau I yang cakap benda tu boleh buat, mungkin korang rasa Faizul boleh lah kot, dia dah kaya dan apa semua tu. But I purposely bring cikgu, I purposely bring, people who are like Akif, who has been an expert for the last 10 tahun to go and cerita pengalaman, what happened bila you ada this thing called high income skill, you ada a lot of leverage. You punya result tu from an investment, from an income punya point of view is unlimited. Okay, buat je dapat guys. Right? So, I nak habiskan the part 2 tu. I apologize kalau korang rasa terlampau panjang sikit, tapi I feel that you dengar banyak, you akan dapat belajar banyak daripada dengar cerita orang berbanding pada dengar teori sahaja. So guys, apa tu? So summary untuk malam ni, right? EPF withdrawal ni, walaupun nampak Citra ni 5,000 je, dia tak nampak macam banyak, tapi bila you letak 5,000 tu kat tempat yang betul, senang cerita dia boleh tukar nasib you lah. You dengar cerita Budiman, right? Apa yang dia buat, right? 5,000 tu dia buka bisnes sendiri, right? And today bisnes tu sale dia tahun ni insyaAllah 1 juta, right? Daripada 5,000 modal tahun lepas. Okay, you dengar tadi cerita pasal Aisyah, jadi klien, beli property tanpa modal, savings naik pergi lebih pada 100,000, tak pernah nampak saving lebih pada 100,000. Hari ni property dia positive cash flow, or not only that, dia dapat belajar not only just about property investment, dia juga dapat belajar pasal business, right? And how to build branding and apa semua tu dekat dalam ni, right? So the key thing here is that you nak pakai 5,000 tu tak apa, you nak buat benda yang ada leverage ataupun tak ada leverage, right? So apa tu, and to me everyone should aspire, you should target to become at least a professional level of leverage ataupun world class. Sebab kalau you dapat buat macam tu, macam cakap guys, korang takkan jadi miskin. You heard from Akif, if you faham idea of copywriting, you faham kenapa orang membeli sesuatu, you can sell anything. If you can sell anything, you can never be poor guys. Okay, and then I always talk people, kalau boleh if you want to have smart leverage, you should do it with property investment. Sebab property investment ni leverage dia terlampau banyak. You ada passive income, cash flow, you ada capital gain, and then you juga boleh buat income dalam industri tu, sebagai rent ataupun buat hasil income, right? And kalau korang main, your strategy betul-betul, it's not impossible for you to make your first 1 million hasil daripada property sahaja in the next 5 tahun. Kita bakal ada bulan. Kalau korang beli property, ada active income, passive income, capital gain sekali dengan hasil income, buat 1 juta tu is not impossible guys.
Okay. And then last but not least here is that for me very simple. Kita boleh belajar macam-macam, tapi kalau kita belajar tapi kita tak buat, kita tak execute, hidup kita tu takkan berubah. Sebab apa? Semua orang tahu macam mana nak kuruskan badan. You jaga makan, you masuk gym and apa semua tu, you work out, selamat, exercise apa semua tu, tapi how many people are willing to execute? So benda tu tahu je tak guna kalau tak buat. So guys, apa tu? So all I can say here is that hari ni kita punya active income tu akan bayar kita punya bil-bil tiap-tiap bulan. Duit anak, right, duit sekolah dan apa semua tu, duit kereta. Tapi kalau you nak build an empire, you kena faham, you kena bina passive income, you kena bina hustle income juga. Right? So yang tu wajib if you want to build an empire. If you tak nak jadi hidup biasa je. And then last but not least, you know, once you dah faham konsep leverage tu, okay, you can never be poor. And always remember, orang yang tak ada leverage akan sentiasa bekerja untuk orang yang ada leverage. That's why it's so important kenapa I nak sharekan this idea of leverage malam ni. So guys, okay, now kita dah habis part 1 which is cerita pasal ICNAR and EPF punya withdrawal. Dan kita cerita pasal part 2 macam nak pakai leverage daripada 5,000 tu ke 100,000. I dah bagi a few case study tadi. So the next is people who want to explore you know, to become a far capital client. You dah dengar cerita macam Siti Aisyah, you know, dapat masuk jadi client, dapat belajar pasal property investment, dapat beli property tanpa modal, dapat cash, and on top of that, property tu positive cash flow hari ini, right? So siapa yang rasa nak buat benda ni, you can stay on. Siapa yang rasa tak nak buat, it's okay. InsyaAllah kita jumpa next week, and siapa-siapa ada soalan, can stay on, dengar dulu until Q&A, and then kita akan jawab, you know, any of the soalan.